أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tinggi kesyukuran masih lagi memberikan kesempatan kita untuk datang ke rumah Allah taala ini, baitin min buyutillah ini, sekaligus dapat duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah pada malam ini kita menyambung balik semula pengajian kita yang sekian lama dah tertangguh atas sebab-sebab tertentu, atas sebab pandemik sebagainya. Kitab yang kita baca dulu ialah Ta'limul Muta'allim. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allumi oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dalam bab panduan belajar menurut kaedah Islam. Kita belajar menurut kaedah Islam, kaedah syarak. Sampai siapa yang ada kitab muka surat yang ke-10, iaitu akhir pengajian kita pada 6 hari bulan 3 tahun 2020. Setahun lebih dah, nak masuk 2 tahun dah. Muka surat 10 tu 6 hari bulan 3 tahun 2020. Di mana dalam bab ini penuntut hendaklah meniatkan menuntut ilmu dengan tujuan bersyukur. Kita mencari ilmu ni kita niatkan kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat akal. Akal ini satu nikmat yang tak terhingga besarnya. Nikmat satu-satunya nikmat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang rahsianya Allah taala simpan. Sebab itu kita tak boleh baca akal orang ni. Bohong kita boleh baca kan. Kita tak boleh tahu apa yang dia sedang fikir. Tak tahu tak. Dia dengan hati. Sebab itu nak dapat nikmat iman pun atas dua perkara ni juga. Bersumberkan dua ni, hati dan akal. Tak ada salah satu payahlah nak beriman ke. Sebab itu rahsia milik Allah Ta'ala yang disebut sebagai perkara yang sangat seni, latifah rabbaniyah, halus seni benda tu. Hati ni pun rahsia milik Allah, akal ni pun rahsia milik Allah. Tak tahu apa yang dia rancang, tak tahu apa yang dia fikir. Agak-agak boleh nak kata tepat tak mungkin lah. Jadi nikmat Allah Ta'ala ni ialah nikmat akal. Semua orang ada otak tapi belum tentu berakal. Binatang pun ada otak ke tak? Ada, tapi belum tentu dia berakal. Manusia pun berotak, belum tentu semua berotak ni berakal. Ada yang ada otak tapi tak berakal.
Orang gila ada otak tak ada? Tak ada, akal tak ada. Kan? Jangan ingat semuanya berakal. Sebab itu syarat nak beribadat ni mesti berakal, bukan berotak. Dia kata apa? Syarat beramal ni pertama Islam. Nah, kedua berakal kan. Anda tak sebut. Kedua ada otak. Ada otak tapi tak berakal, susah. Kau ni otak ada, akal tak ada. Tak letak mana otak engkau. Otak tak kat kepala lah. Tak ada masalah. Otak letak kat lutut. Itu peribahasa je. Otak letak kat lutut. Tak, letak kat kepala. Cuma tak berakal je. Jadi nikmat akal ni tuan-tuan, kurniaan nikmat akal oleh Allah Ta'ala ni sewajarnya kita syukurlah. Dan kesihatan tubuh badan. Nak cari ilmu, akal alhamdulillah, tapi tak sihat. Sakit, macam mana nak pergi cari ilmu? Maka ada akal, lepas tu sihat tubuh badan, baru boleh pergi mengaji, baru boleh cari ilmu. Akal okey, cerdik tapi sakit. Tak cerdik, memang cerdik, sambil baring-baring pun boleh fikir, tak ada masalah. Cuma dia tak sihat, dia tak kuat. Tak kuat. Jadi nikmat akal dan kesihatan tubuh badan. Dua ni kena ada. Waktu nak cari ilmu, bersyukur pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala bagi sihat, bagi akal. Saya tu yang cari ilmu ni. Pergi cari ilmu. Sebab kita manfaatkan umur kita ni, waktu sihat kita ni, waktu lapang kita ni, akal kita ni untuk apa? Untuk nak cari ilmu, nak dapat redha Allah. Ni tuan-tuan cari ilmu bukan nak jadi mufti, tak ada dah. Jadi qadi pun tak. Cuma nak beramal dah. Nak bagi betul amal. Kan? Tahu dalil secara ijmali pun dah cukup dah. Nak tafsili tu tak payahlah. Yang secara detail nak tafsir, nak dalil mana hadisnya, mana Qurannya, tak payahlah. Ijmali pun dah cukup. Secara ijmal, secara ringkas. Kan? Jadi sebab itu kalau dalam masalah dalil ni, ulama-ulama bahas. Ni dalilnya, ni dalilnya. Okey, makna boleh lah, boleh. Maka dia mengajar. Bila mengajar orang awam ni, dia bagilah tahu dalil secara ijmali. Hukumnya boleh, pasal ni dah itu lah. Duk petik Quran, duk petik hadis, tuan-tuan pun nganggur di mana. Sebab itu dia kata kulli maqali maqam. Nak cakap ni, tengok keadaan orang tu. Dia ni nak jadi apa? Nak betulkan amal ibadat, nak bagi amal ibadat sempurna. Cukup secara ijmali. Dia ni nak jadi apa? Ni bakal-bakal qadi, ni bakal-bakal mufti, ni bakal-bakal ahli majlis fatwa. Tu kena ada dalil. Tu perbahasan dia hadis, Quran. Ni dalil dia, bahas hadis ni. Tak semualah kita nak bagi dalil secara tafsili. Macam ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni ada dalil ijmal, ada dalil tafsil. Orang awam ni memadailah dalil ijmal. Contoh, Allah Ta'ala wujud tak? Wujud. Apa tanda, apa bukti, apa dalil? Adanya alam ni. Dah. Pitanya dalil Quran, hanya hadis. Memang tak lah kita ni. Kita takat dalam masjid je, luar pintu lupa. Dalam masjid ni alhamdulillah ingat. Luar pintu kan? Bukan pintu bagan luar tu, pintu bagan tu, pintu ni masjid je. Dah lupa. Jadi tak sesuai lah untuk kita nak dalil nak ni mengaji waktu dulu-dulu yang muda-muda dulu, kecil-kecil dulu ni. Dalil Quran, dalil hadis. Sikit-sikit beramal nak dalil, sikit-sikit beramal nak dalil, nak tafsili, jenuh lah kita. Apa dalil tuan buat ni? Ada ulama buat. Ulama tu dalil lah tu. Ulama tu sebagai dalil kita orang awam, ulama lah. Ulama tu sebab ikutan kita ikutlah dia. Tuan pakai jubah, pakai serban ni pasal apa? Sunnah Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya ustaz cakap, ulama cakap. Ulama tu mana dalilnya? Aku pergi tanya dia. Mana tanya aku? Tanya aku mah udah hati. Kau tanya dia, mana dalilnya?
Biar dia jawab. Kan? Ni kadang-kadang tanya kat kita tu, ni dalil pakai jubah ni mana? Ni sunnah Nabi ke? Kan? Saya pun kena baru ni. Mengajar-mengajar, lepas mengajar, balik pergi minum kat kedai. Dah balik mengajar kan, pakai sorban, pakai jubah, masuk kedai. Minum lah. Satu meja seorang. Datang satu hamba Allah. Seorang ke tuan? Seorang. Boleh duduk? Boleh. Dah seorang duduk lah. Main duduk. Minum lah. Order lah. Kita pun order lah. Air belum sampai lagi, dia pandang saya. Ke atas, bawah, ke atas, bawah. Ni apa masalah Mamat ni? Kau macam tak perhati je kat aku pun. Dah bagi duduk pun tak perhati tu. Takkan nak suruh belanja. Suruh belanja pun tak ada masalah pun. Atas, bawah. Agaknya dia tengok saya tak layan sangat. Dia pun tanya, daripada mana tuan? Daripada surau. Oh, patutlah berjubah berserban. Saya kata memang tak pergi surau pun berjubah juga. Serban juga. Tu dia pun langsung kata, sunnah ke ni? Pakai ni tuan. Saya kata sunnah lah. Ya ke sunnah? Dah saya kata sunnah, dia pergi tekan lagi. Ya ke sunnah? Saya kata sunnah lah. Api tuan, dia kata Abu Jahal pun pakai serban ke jubah. Agak-agak macam menyirap tak darah. Aku pakai jubah. Aku pakai jubah ke serban. Tiba-tiba mulut kau cakap Abu Jahal, Abu pun pakai jubah ke serban. Tapi aku tahan lah sebab aku pakai jubah kan. Kalau tak pakai jubah, aku lempang lama lah. Tapi aku duduk pakai jubah, aku tahan. Aku cool lah. Aku tanya lah. Tuan sezaman Abu Jahal ke? Atau adik-beradik ke? Pak saudara ke anak buah? Terus sepupu aku tanya dia. Ada. Ingat adik-beradik kan? Nah, dia kata ada orang cakap lah. Orang tu adik-beradik Abu Jahal. Ada. Dia kata ada ustaz pun dia cakap. Ustaz tu sepupu dia ke Abu Jahal? Atau anak buah Abu Jahal? Tak tuan, saya kata kalau tuan tak nak pakai serban, tak nak pakai jubah, tak apa. Tapi mulut jangan celupar lah. Mulut jangan celupar. Sebab tuan yang cakap ni, benda yang tuan cakap ni Nabi pakai. Jadi tuan jangan samakan apa yang Nabi pakai jubah serban dengan Abu Jahal. Tuan jumpa Abu Jahal ke tak? Kalau tuan adik-beradik Abu Jahal, tuan boleh cakap lagu tu. Saya ni sepupu dia. Okey. Mana kalau kata sepupu tu, aku tanggal lah serban aku. Sebab sepupu. Ataupun anak buah ke. Saya Abu Jahal tu dengan bapak saya adik-beradik dulu. Saya tanggal lah jubah serban ni kan. Sebab kau ada adik-beradik, mulut tak ada yang nak jaga langsung. Ada kali elok aku jubah serban. Abu Jahal pakai serban jubah kak. Kau mana nampak Abu Jahal? Ada gambar dia? Ada gambar ke tak ada gambar? Ada filem dia. Kalau ada gambar, ada filem. Ni foto Abu Jahal saya masih simpan lagi sebab saya dulu sepupu dia. Tak apalah. Kalau Nabi ada hadisnya dan tak ada pula hadis menceritakan Abu Jahal pakai serban, pakai jubah. Tak ada. Cubalah mulut ni. Sepatutnya yang kau nak tegur yang dedah aurat, yang buka aurat tu pergi tanya dia. Yang kita pakai jubah ke serban ni juga dia sakit hati. Pening betul umat akhir zaman. Pening betul akhir zaman ni tuan-tuan. Saya kadang-kadang malah nak layan sangat kokok ni. Tinggal lagi kalau dia dah sampai sebut Abu Jahal pakai serban, itu nyirap pada darah kan. Kau macam nak pancing kemarahan aku. Jadi tuan-tuan, dalil ni untuk orang awam ni cukuplah macam ijmali, cukuplah kan. Apa dalil semayang ni? Ni ulama bagi tahu semayang ni wajib. Apa dalilnya? Yang apa dalil lebih-lebih tu kau pergi tanya dia. Dia yang kita wajib tu. Aku ikutnya. Aku ikut ulama. Jadi tak bolehlah kita tanya dalil Qurannya, macam mana tafsirnya, macam mana dia punya i'rab. Jenuh tuan-tuan. Macam-macam Quran lah. Tuan-tuan ngaji tajwid macam mana? Ni hukum dia idgham mutamatsilain. Ni bertemu dengan ni jadi idgham mutamatsilain. Ngajar tuan-tuan. Balik sekarang besok orang tanya semalam ngaji tajwid tadi. Ni apa hukum lagi? Ini hukum aku tak tahulah, tapi dia ni dengung lah. Tu tahu. Ni apa bunyi dah? Idgham apa je? Aku idgham tu tahulah, idgham lain-lain macam tu lah bunyi dia.
Tak boleh lah. Tahulah, baca tahu. Baca betul tak? Betul. Panjang, pendek, dengung. Tahulah baca. Tapi kau nak tanya tajwid kat tuan-tuan, ni bertemu ni apa hukum, ni bertemu ni jadi apa ni? Ini berapa harakat, ni 6, ni 5, pasal apa 5, pasal apa 6? Memang taklah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak tahulah hari-hari mengaji, mungkin tak tahu kot. Saya pun tak tahu ingat. Ya? Suruh sebut huruf izhar, huruf iqlab, huruf apa ni, ifa, huruf idgham. Itu pun tak pernah ingat. Tambahlah hukum. Ini tak sesuai nak. Kita cukup sekadar ni panjang tuan, baca dia ada tanda ni panjang. Panjang. Ya? Jadi tubuh badan janganlah meniatkan untuk sambutan orang ramai. Jangan kita pergi cari ilmu pasal apa? Pasal orang ramai. Aku nak pergi join lah. Nak datang mengaji tu, aku nak pergi tengok betul ke sedap sangat ke ustaz tu ngajar. Okey ke ustaz tu? Aku nak tengok. Tak ada kan aku nak test ustaz tu. Ni dah niat lain ni tuan-tuan. Ada tak yang datang mengaji tu nak test ustaz? Dia tengok ustaz ni lain macam, aku nak try ustaz ni. Okey ke tak okey? Tak payah try lah, sebab kita sama-sama tak ada ilmu. Tu sebab kita sama-sama mengaji ni. Ustaz ni boleh bercakap pasal kitab depan dia ya. Kalau kitab tak ada depan dia pun nganga kat dia pun. Jadi tak payah lagi cuba-cuba ustaz tu. Tak payah tuan. Kalau tuan-tuan tanya saya tak dapat, takkan saya nak jawab juga. Saya kata tak apalah, nanti kita tanya orang alim yang lebih alim lagi, yang lebih ulama'nya lagi kan. Saya takkan jawab tuan-tuan. Mana mengajar itu pun tak boleh jawab. Mana baik tak jadi ustaz. Kita kan suka pelekeh lagu tu ya? Kita kan suka jadi tuan-tuan, dia macam mekanik kereta lah. Bukan semua mekanik kereta dia boleh buat semua kereta. Tak tuan. Dia berasa buat kancil dia, wira, wajah tu dia boleh lah buat kan. Yang manual, carburetor semua tu boleh lah dia buat. Bengkel dia memang tulis bengkel kereta, takkan nak tulis buat apa pula situ kan. Dia tulis lah bengkel kereta, tapi tak ada lah tulis yang boleh buat proton, tak ada lah. Tapi dia tulis lah bengkel kereta. Bengkel kereta dia tulis kan. Tapi bengkel dia pun kecil je, macam kuban ayam ni kan. Ada payung satu. Haji ni pakai Mercedes kan, yang pakai komputer punya. Tak boleh hidup kan, tak ada nampak tu ada bengkel. Haji pun singgah. Towing kereta singgah dia. Dek, boleh tengok tak kereta cik ni? Mana cik? Tengok Mercedes kan. Allah. Ciknya Mercedes. Cik, yang ni saya tak boleh buat. Macam mana kau buka bengkel kereta ini pun tak boleh buat kereta ni? Tak cik, dia kata yang ini cik kena pergi Ipoh ataupun Penang. Dia punya workshop sana, dia punya spesialis sana mana. Kami ni boleh buat kereta-kereta macam ni ya, kancil. Kata bengkel kereta, iya, kereta kancil lah. Cik tak boleh, cik punya mas, nama pun lain. Kata ribu cik, yang ini 10,000 yang. Ini tukar kereta dah elok. Cik punya nak pakai komputer. Pergi tanya pula, kau tak ada komputer? Ada kat rumah, tapi bukan komputer kereta. Ni ada komputer. Haji tak bolehlah marah dia. Tutuplah kedai kau ni. Namanya bengkel kereta. Tak tulislah bengkel kereta. Tapi nak tulis apa? Tulis bengkel basikal. Dia betul kereta. Tapi tak semua kereta dia boleh buat. Ustaz dia pun sama lah. Tak semua benda dia boleh jawab. Kalau semua dia boleh jawab tauhid, fiqh, Quran, hadis. Ini kehebat lah. Memang popular itu ngaji puluh tahun punya lah. Ini ngaji pun 10 tahun pun tak habis. Ngaji pun ikut silibus, semua kau boleh jawab, dahsyat. Bab syair pun kau boleh, bab tafsir pun kau boleh, bab nausarab pun kau pandai, bab balawak, semua ilmu kau pandai. Hebat nah. Jadi pakar rujuk dunia nah, bukan Malaysia nah. Tak semua nah, bukan semua. Bukan semua tuan-tuan. Jadi jangan cuba-cuba lah. Buat apa nak diuji? Ustaz tu tak payah diuji lah. Tuan-tuan jangan ada niat nak uji saya. Memang saya tak pandai. Habis nak jawab apa? Dah kau panggil? Pasal belakang tu ada ustaz sikit, kau panggil aku ajar lah.
Pandai memang tak ada lah. Aku boleh jawab, aku jawab lah. Tak boleh jawab, aku tawakuf. Kalau tunggu dah dulu. Carilah ulama lain yang pandai jawab, yang bidang dia. Kan? Saya tak bidang hadis, tuan tanya hadis, memang tak lah. Kan? Betul tuan tanya lah, takkan hadis pun tak tahu Ustaz? Tahulah hadis tu, sahih tak sahih mana saya tahu, bukan bidang saya. Saya pun kena rujuk kat orang lain juga. Pasal tu duduk dalam majlis fatwa bukan seorang-seorang. Tuan tengok tak? Yang duduk dalam majlis fatwa tu semua ulama-ulama hebat. Seorang-seorang ada duduk. Duduk dalam majlis fatwa. Ramai-ramai tu kan. Dia tak seorang lah nak keluar fatwa. Nah, ramai tu. Ni pakai hadis, tauhid, ni pakai fiqh, ni tasawuf, ini 6 syaratnya. Ni semua ada ni. Ni. Semua hebat-hebat ni. Panggil tu. Macam mana? Hadis, macam mana? Quran. Macam mana tafsir dia? Okey, baru dapat urusan. Tak mau dia tuan-tuan bawa satu hukum. Ni hukum dia haram. Pasal berdasarkan firman Tuhan ni. Nanti dulu. Pasal tu tuan-tuan, kita hari ni ustaz semua hebat-hebat saya tengok. Orang ni cakap macam ni, dia cakap macam ni. Orang ni cakap, termasuklah kita pun hebat sekarang. Saya tukar sekarang ni pun imam pun bila kita boleh komen. Kat belakang imam ni baca tak kena. Apa tak kena? Banyak tak kena saya. Yalah apa dia? Banyaklah, cuba kau dengar. Aku dengar okey je. Tu telinga kau masalah tu. Aku tengok banyak tak betul. Imam tu banyak tak betul tu. Yalah apa tak betulnya. Kau dengar lah. Aku nak cakap aku tak pandai lah. Cuba kau dengar. Tapi aku dengar okey. Mana kau mengaji okey macam tu? Tak okey ke? Tak okey. Mana tak okey ni? Aku tak tahulah, tapi banyaklah tak okey tu. Aku jerut dengan tadi mic ni bukan tu. Lepas tu besok suruh dia jadi imam. Sebab memandangkan semua imam tak kena, kau naik. Aku tak nak lah sebab aku pun tak boleh. Tak boleh pula. Dah tak boleh pula. Ini sebuah pening tuan-tuan. Kadang-kadang malas nak layan. Saya kadang-kadang betul lah. Kan? Kita jangan uji. Tak payah uji. Kita pun tak pandai. Semua orang tak pandai. Pasal itu Tuhan kata apa? Berkongsi. Bermuzakarah. Kalau kita sama-sama muzakarah tak pandai, kita rujuk pada orang yang pandai. Mana dia? Ustaz, kami dah bincang-bincang baru ni. Macam mana ni Ustaz? Boleh ke tak boleh? Oh ya ke? Yang ini jawapan dia tak boleh. Ni ada dalil dia. Dah cukup. Ini banyak sangat tanya, sangat tak boleh lah tuan-tuan. Okey, baik. Janganlah meniatkan untuk sambutan orang ramai, meraih habuan dunia. Nak cari dunia, nak cari populariti, nak cari pujian, penghormatan pemerintah dan lain-lain lagi. Jangan kita cari ilmu semata-mata nak dapatkan orang puji kita nanti. Dia tu hebat, mengaji hebat. Siang malam pagi petang mengaji saya. Ramai hari ni orang ada ilmu, adab tak ada. Tu je tuan-tuan. Ilmu ada, adab tak ada. Yang paling susah nak jaga adab. Mengaji ni ada akal, alhamdulillah. Adab ni bukan masalah akal tuan-tuan. Ni masalah hati. Jadi tuan-tuan, ramai orang ada ilmu hari ni. Tuan-tuan tengok tak? Betul lah Nabi kata, sebut dalam sebuah hadis Nabi, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama' min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'un. Tuan-tuan tengok tak hari ni kan? Ulama yang duduk di kolong langit hari ni, daripada dia timbulnya fitnah, dan fitnah tu kembali pada ulama ni semula. Tuan tengok tak hari ni ustaz-ustaz kena maki hamun. Siapa yang maki hamun? Pengikut ustaz ni. Ustaz ni kena maki hamun tak? Kena maki hamun. Siapa maki dia? Pengikut ustaz ni. Pengikut sama pengikut telah maki ustaz-ustaz yang mengajar ni. Pucanya siapa? Ustaz-ustaz yang mengajar ni. Bila ustaz ni cakap, dia ni balut. Bila dia ni ngajar, dia ni balut. Kan? Akhirnya pengikut-pengikut ni kata, ustaz tu bangang. Tak tahulah mana mengaji. Jangan jadi ustaz. Kawan pula. Ustaz kau lagi bangang. Kan? Siapa punya punca? Punca dia tu. Ulama tak jaga adab, akhirnya fitnah kembali kepada para alim ulama ni semula. Ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni, ni kata macam ni, ni kata macam ni. Lepas tu kita pun kata, tak manalah ustaz tu mengaji. Dia kata pula lah.
Dia pun tak, itulah dia mengaji tempat tu jadi macam tu. Kata nak pengikut flower dia semua ikut kan. Semua balun maki. Allahu akbar. Susah tuan. Sebab itu jangan carilah mengaji ilmu ni bukan untuk cari populariti, bukan mencari habuan dunia, bukan nak dapatkan sambutan orang ramai. Tak ada. Itu ilmu, nak cari ilmu macam kita ni orang awam ni untuk nak beramal, nak perbetulkan amal ibadat. Jangan kira nak banyak amal ibadat banyak pun tak sempurna, pun tak ubah apa. Biarlah sedikit, tapi amalan itu berkesan untuk diri kita. Amalan yang kita buat tu walaupun sikit, tapi ada kesan. Allah Ta'ala tak terima malaikat yang baik je, bukan yang banyak. Innallaha at-tayyibun la yaqbalu illa at-tayyiban. Allah Ta'ala tu baik, dia nak benda yang baik. Semayang yang baik, bawa kau angkat semayang tu. Kau semayang kau banyak tapi tak baik semayang kau tu, aku buang macam tu ya. Kau sebut nama aku memang banyak tapi tak betul, ambillah balik. Kau macam tak nak yang menyebut, ambillah balik. Betulkan amal ibadat, bukan banyakkan amal ibadat. Kalau kita baca Quran, kita baca Quran betul-betul. Elok-elok, bukan banyak baca Quran. Walaupun sehari 3-4 ayat baca, tapi dengan tajwidnya, dengan makhrajnya semua cukup. Dengan maknanya semua cukup. Itu lebih baik daripada baca banyak, tajwid tak kena, tajwid banyak yang salah, makna tak faham apa. Sebab itu beramal ni biarlah sedikit tapi memberikan bekas, memberikan kesan. Amal ibadat yang kita buat itu diangkat oleh Allah, diterima oleh Allah. Doa betul-betul, doa yang betul-betul, yang tak payah banyak pun doa ni. Doa rangkum semua sekali dah ada dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau itu je kita baca doa kan, marahlah orang kan. Itu je doanya. Aku pun boleh. Bacalah. Kau masalah kau. Tapi doa tu dah lengkap dah tu. Minta baik dunia, minta baik akhirat. Dah. Kalau rezeki yang baik, anak yang baik, isteri yang baik, suami yang baik, dah, minta semua baik. Dapat kerja yang baik. Tapi kita minta, kalau macam minta masak tu, nak garam, nak minyak, nak bawang, semua kita minta lah. Tu yang lemah tangan tu. Bawang, santan, minyak, apa lagi, api, dapur. Banyak nak minta sampai penyudah lah. Minta banyak sangat. Muhammad bin Al-Hasan yang dirahmati Allah Ta'ala pernah kata apa? Sekiranya semua manusia ini adalah hamba abdi bagiku, nescaya aku bebaskan mereka dan aku tidak menguasai mereka. Dan siapa yang dapat merasai kelazatan ilmu dan beramal dengannya, amat sedikit teringin apa yang ada pada orang. Kalau kita ada ilmu, kita beramal dengan ilmu kita ni, kita tak pedulikan apa yang ada pada orang tu. Sebab betapa lazatnya ada ilmu ni. Betapa lazatnya orang ada ilmu. Tapi terbalik, ada orang ada ilmu nak carikan dunia tu pula. Jadi masalah lah. Jadi masalah lah. Nikmat dunia, nikmat ilmu ni luar biasa. Kata Muhammad Al-Hasan, kalaulah sekiranya semua manusia ni adalah hamba abdi bagi aku, semua orang ni yang jadi hamba aku, nescaya aku bebaskan mereka, aku tidak menguasai mereka. Dan siapa yang dapat merasai kelazatan ilmu dan beramal dengannya, amat sedikit teringin apa yang ada pada orang. Orang lain adalah, yang penting aku ada ilmu sudah. Aku nak beramal, aku nak balik bertemu Allah. Sebab apa yang ada pada orang pun aku bukan boleh buat balik pun. Kalau aku dah balik bertemu Allah Ta'ala besok, tak ada apa pun yang aku bawa pun. Macam saya lah tuan-tuan kan, sejak tak ngajar gitu ni apa buat, nguruskan jenazah Covid kan. Pada bulan 4 tu dah mula ngurus jenazah Covid.
kan, jais Jabatan Agama Islam Selangor minta tolong bantu nguruskan jenazah COVID. Yalah, siapa yang nak benda tu menakutkan. Menakutkanlah kan. Tapi kita pun penasihat, kita pun doktor. Doktor panggil dulu. Sebelum pergi, doktor panggil lah. Training dulu pakai PPE. Rupa doktor pun tak nak pakai binatang tu kan. Kita pakailah. Pakai PPE yang tebal kan. Selungkup semua. Udara tak boleh masuk lah. Kita tak ada ruang udara tak masuk. Pakai tu selungkup ni semua. Pakai ni, selotip. Training dulu, training. Tak boleh menapah lah tuan kan. Pukul 5 jam lah duduk dalam pakai tu. Nak terkencing ke apa, tahan je lah. Kan? Hari pertama ngurus jenazah, kan? Seramai-ramainya lah. Berpuluh orang. Duduk dalam pakai dalam tu. Rupa baru tahu nikmat panasnya dalam tu. Aircon tak ada, kipas tak ada. Kan? Ngurus jenazah. Bukan main-main benda lah tu, datang tu. Hari pertama saya training. Waktu saya panggil, lepas training, bagi dulu vaksin. Cucuk dulu vaksin lah. Kan? Dia orang kata tak payah vaksin lah. Vaksin pun kena juga. Memang kena. Tapi kurang lah. Kan? Dia macam rumah lah. Vaksin tu macam rumah. Tuan-tuan, rumah tuan-tuan tu ada kunci. Kunci kan? Ada tak rumah yang berkunci kena pecah? Kunci buat apa? Kena kat pecah. Kan? Ayalah kunci buat apa? Kunci pun kena kat pecah. Tak payahlah kunci. Kunci lah. Bila kunci, kalau dia nak masuk pun lewat dah sikit nak pecahkan kunci pun semua. Jalan dia nak pecahkan kunci, kita pun sampai. Tapi kalau tak kunci langsung, kan? Tuan-tuan sampai, barang pun dah tak ada, dah licin. Itu beza dia lah. Makna vaksin ni masukkan virus dalam badan. Kalau virus tu sampai, dia bolehlah dia bagi had lagi. Maknanya step pertama kedua, masuk yang ketiga tu dah ada lah ubat untuk nak tolong kita tu. Itu maksud dia. Ni janganlah kata lah vaksin buat apa lah, sama je, kena juga. Memang kena, saya tak nafikan. Itulah ikhtiar kita lah tu kan. Cucuk je lah. Tapi dia orang kata ada itu, ada ini, dah ulama-ulama dah bincang, dah bahas kan. Ulama semua dah bahas benda tu. Jadi kita ni tak pandai pun. Yang kadang-kadang bahas kat kedai kopi tu bukan tahu pun sampai tumpah-tumpah kopi tu. Bukan pernah masuk pun. Adalah satu hamba Allah cakap saya, Ustaz, doktor pun tak vaksin tu, doktor. Saya kata doktor apa? Doktor haiwan tu. Dia doktor haiwan, dia tak faham sangat. Bukan semua doktor dia faham. Tu saya kata macam mekanik lah, bukan semua. Kau tanyalah ahli dia. Tu sebab Tuhan kata, dia bukan suruh tanya umum, dia suruh tanya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kau tanya ahli dia kalau kau tak tahu. Kau tanya orang tak ahli, memang jahanam lah. Tu yang saya bagi kedai kopi tu, tumpah kopi tu. Apa vaksin ni ada ini. Kita pun tanya, mana tuan tu? Dia orang yang cakap. Siapa dia tu? Dia orang lah. Yalah, dia orang tu siapa? Dia orang lah. Yang bekerja-kerja kat hospital tu. Kerja tu siapa? Tu yang tukang sapu semua tu. Kau tanya dia, memang lah. Cuba kau masuk tempat tu tengok. Macam saya dulu mula-mula kan, pasal COVID ni saya gelak-gelak tu. Sebab apa? Saya kata COVID pun takut. Sesama je pun dengan batuk. Masa tu masuk hospital boleh keluar, boleh makan-makan kan, minum-minum kan. Itu takut. Sesama lah. Kau ambil Vic tu, sapu kat hidung, lega lah. Mula-mula. Bila kena urus jenazah COVID, masuklah bilik forensik ni. Hari pertama masuk, mayat dah bergelempang, tuan-tuan tahu lah. Mayat dah tak letak atas, mayat dah tak bawah ni. Puas pula mencari jenazah. Mana pula jenazah? Bawah ni kan. Baru tahu tuan-tuan. Ni COVID. Ni COVID. Bila doktor tunjuk, ni paru yang kalau dia kena. Saya kata dahsyat dah. Tu yang nak datang sini pakai booster tu. Tuan-tuan ingat saya datang keluar ni, ingat tuan-tuan ni
datang saja. Nah, doktor panggil lu. Mana Ustaz? Nak pergi ceramah. Mana? Pergi Johor lu. Okey, sebelum pergi datang klinik lu. Buat apa doktor? Swab test dulu. Swab dulu tuan. Sebab kita punya penasihat doktor yang pakar dalam bidang vaksin ni. Swab dulu, test. Bila nak pergi ni? 3 hari lagi doktor. Okey, swab test dulu. Okey. Confirm negatif. Confirm lah Ustaz. Besok datanglah booster. I kata dah negatif booster apa lagi doktor? Dah. Memanglah Ustaz dah 2 dos vaksin. Ni booster ni bukan apa Ustaz. Sama ada Ustaz menyusahkan orang atau Ustaz yang susah. Dua. Kalau Ustaz sila-sila pergi sana, orang sana ada, Ustaz kena. Ataupun tiba-tiba Ustaz tengah jalan kena, bawa sana orang sana kena. Jadi untuk itu jangan cari pasal. Saya boosterkan Ustaz dulu. Saya kata bila pula boosternya? Booster dah sudah ni. Booster bila? Booster nanti balik esok lah. Kita makan. Pakailah booster tu yang datang sini berani tu. Berani-berani pun pakai kat ni. Tutup kat 24 jam. Tidur pakai ni tuan. Sebab kita tengok orang kita tahu. Saya duduk dalam bilik forensik tu saya tengok kan 24 jam pakai ni tuan. Pengalaman saya lah selama tak mengajar tu. Allah tuan-tuan kan. Balik rumah pun tak boleh. Balik rumah tak boleh. Dekat dengan anak bini tak boleh. Lepas terus jenazah berpuluh orang ni balik ke satu tempat base. Sanitize badan kita dulu semua. Mandi, rendam baju semua. Duduk lagi 2 jam kat situ. Tak boleh balik. Tak boleh balik. Habis semua. Nak balik bila? Minggu depan. Swab test dulu sebelum balik. Dah siap-siap balik rumah. Balik rumah tak boleh masuk rumah dulu. Duduklah kat luar 2 jam. Tukar baju dulu semua-semua kat luar. Mandi dulu baru masuk. Itu nak main-main benda lah ni. Jangan ada pasal lah. Qalu innalillah bukan tahu. Ni pengalaman saya tuan-tuan. Ni pun masih lagi. Tadi pun ada kes lagi. Cumanya saya tak ada hari ni. Saya dah beritahu dia orang saya tak ada 5 hari. Kau uruslah. Tak semua orang berani buat benda tu. Risiko dia besar. Risiko dia besar tuan. Jadi tuan-tuan pakailah ikutlah SOP. Ikut SOP. Jaga elok-elok. Mungkin kita tak. Tapi mungkin ada ahli keluarga kita yang ada berpenyakit. Macam saya, mak mentua saya ada sakit. Anak kecil ada. Takutlah. Sebab orang yang biasa kena ni orang tua-tua yang dah ada penyakit. Jadi kita ingatlah. Kena ingat tuan-tuan. Kena walau bagaimanapun jaga. Jangan ambil mudah. Ini dah varian baru pula ni. Jadi kita masuk sini. Itu silingan je tuan-tuan. Okey. Ruginya menuntut ilmu kerana mencari kedudukan, penghormatan dan kurniaan duniawi. Allahu Akbar. Cari semata-mata nak cari seronok dunia ni. Nak hidup mewah dengan dunia. Sebab ilmu agama ni dia boleh jadi kaya tuan-tuan. Jangan ingat ilmu agama ni tak boleh apa. Ilmu agama ni kalau nak cari dunia boleh. Kadang-kadang sampai orang bagi semua pun boleh. Kau nak apa? Orang bagi. Bukan takat cium tangan dia. Nak apa cakap? Dunia kan. Dia jadi tuan syekh, dia jadi tuan guru, hebat. Alim kabir dah. Dan jemaah ni pula taksub dekat dia sehingga nak bagi semua apa dia nak. Nak sebutnya. Allah. Yang tak berapa nak alim pun semua dapat. Ni dunia ni. Orang alim ni untung kan? Untunglah tuan. Baru dapat gelaran Al-Fadil Ustaz pun dah rasa mewah tuan. Apa naknya? Macam datang sini lah. Saya datang sini kan. Makan orang bagi. Lepas tidur orang bagi. Semua orang bagi. Kalau semata-mata nak cari itu je, rugi lah kita. Pantang sebut je nak makan apa. Malam tu agak nak makan ni lah. Jom Ustaz. Tuan-tuan tengok. Duduk-duduk kedai makan orang nampak. Orang bayarkan. Ni dunia. Kau nak carilah.
Tu yang perlu sangat populariti tu. Perlu sangat orang kenal kita. Kan? Untung orang kenal kita ni. Ustaz kau tuan-tuan orang kenal pun tak dia apa lah. Kau bodoh dah makan belah dia bodoh. Kan? Ni tengok Ustaz. Kan kita nak bayar tengok. Dah bayar dia Ustaz. Oh dah bayar? Siapa bayar? Tadi ada haji tu. Oh itu kan. Alhamdulillah, syukur. Tu dalam kereta sembangan. Kan? Kau selalu macam ni senang kita tu. Jumpa je orang. Jumpa je. Tak keluar duit gitu. Kan? Kalau nak dunia kalau nak dunia. Sebab orang nak pahala, nak ambil barakah daripada orang alim ni. Aku nak mengaji dengan dia payah, tak apalah. Aku infak lah. Dia makan tu aku bagi. Sekurang-kurang nanti besok aku ditanya, ada tak kau bagi makan orang alim? Ada, aku belanja dia dulu. Dia tu. Kan? Tu dia kata, rugilah menuntut ilmu kerana mencari kedudukan. Kau tak tuntut pun dapat, jangan risau. Tak tuntut pun kedudukan, penghormatan duniawi, kau akan dapat. Sebab mengaji ilmu ukhrawi ini, cari akhirat, dunia mengikut. Mengaji bab dunia ni, akhirat belum tentu mengikut. Jadi untung kan. Tapi tak payahlah kita nak niat kebelajaran ni jadi popular, orang kenal aku, semua orang tanggung aku, makan minum aku nak pergi haji pun senang, aku nak pergi mana-mana pun senang. Sebutnya orang semua sponsor, orang tajuk kita. Kan? Ustaz, jom selalu. Kan? Sebab saya yang tak popular dia pun rasa hidup mewah dah. Kan? Saya tanya haji ni, bawa pilihan kahwin, makan orang tanggung, tempat duduk orang bagi, kereta orang bagi, semua orang siapkan. Kita pergi ngajar bodoh ya. Kelentong balik. Kita makan. Sekupang tak keluar. Nah, dunia tak payah kau minta. Allah Ta'ala kata bagi. Jadi tuan-tuan tak payah benda-benda macam ni nah. Sebab kalau kau tak niat pun dia datang benda tu. Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safari Al-Ansari telah mendeklamasikan kepada kami sebuah syair yang ditulis bagi Abu Hanifah yang dirahmati Allah Ta'ala. Siapa dia ni? Beliau ialah Abu Al-Muhammad As-Safari Al-Ansari Hamad bin Ibrahim bin Ismail bin Ahmad bin Ishaq bin Syekh Qiwamuddin Ibnu Imam Ruknuddin Ibrahim As-Safar. Dia ni warga Bukhara. Dia ni orang Bukhara dari keluarga ilmu dan zuhud. Mahir dalam bidang ilmu kalam, fiqh dan kesusteraan. Wafat pada tahun 576 Hijrah di Samarkand. Ni yang disebut sebagai Al-Ustaz Qiwamuddin ni. Okey. Dia kata apa? Dia pernah mendeklamasikan syair yang ditulis bagi Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah yang dirahmati Allah. Apa dia kata? Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi fayal khusran talibihi linaili fadlin minal ibadi. Sesiapa yang menuntut ilmu untuk akhirat akan beroleh kemenangan dengan mendapat kelebihan dan kemuliaan dari petunjuk. Siapa nak mengaji ilmu ni, dia untungnya apa? Kemenangan, dapat kelebihan dan kemuliaan dari petunjuk Allah Ta'ala. Dapat akhirat, dapat dunia, dapat petunjuk Allah Ta'ala. Selamat dia daripada mengecapi nikmat dunia ni. Walaupun dia tak nak, tapi dunia tu sentiasa mengikut dia. Inilah tuan-tuan mengaji ni. Alangkah ruginya penuntut-penuntut ilmu ini yang berusaha meraihkan kelebihan daripada hamba-hamba Allah. Cari ilmu, belajar jadi alim, nak dapatkan meraih daripada hamba-hamba Allah kesenangan semata-mata di duniawi. Orang puji dia, orang sanjung dia, orang arak dia kulu kili, taksub dia. Apa yang dia nak semua orang bagi. Ni rugilah dia. Sebab akhirat nanti tak dapat apa. Hanya mendapat duniawi semata-mata. Tapi isyak pun nak masuk. Saya memang isyak berhenti tuan-tuan. Tak kurang, tak lebih pada isyak tu saya berhenti.
Saya mau ikut kat sana pun sama. Isyak je saya berhenti. Kadang-kadang ada AJK masjid bagi tu ustaz, isyak berhentinya. Tak payah suruh, memang aku nak berhenti pun. Ustaz-ustaz lain aku tak tahu. Ustaz lain dia nak sabuk ke, nak apa ke, kau pergi pasal. Aku isyak je, aku berhentilah. Sebab dia punya prosedur dia memang sampai isyak. Kau lebih pun seminit dua. Sebab tak boleh lebih. Sebab ini tempat tuan-tuan, jadi tuan-tuan tak kena ikutlah. Ni alhamdulillah masjid surau dah boleh buka, dah boleh ramai datang, alhamdulillah, syukur. Tinggal lagi sembahyang belum rapat-rapat, tunggu nanti akan dapatlah rapat-rapat tu insya-Allah. Kita doalah. Azan dulu tuan-tuan. Allah. Jadi tuan-tuan, kita cukup setakat itu, insya-Allah kita sambung kuliah subuh besok, apa artinya saya mengenal Islam, insya-Allah. Macam biasalah tuan-tuan, kat luar tu dan belakang tu ada tabung infak Madrasah Tahfiz Al-Huda. Siapa nak menyumbang dan sebagainya ada, dan juga siapa nak produk-produk yang saya bawa lah, Habdus Sauda 6 dalam 1 kapsul, Habdus Sauda 6 dalam 1 makanan suplemen, bukannya ubat, suplemen, terutama dalam masa-masa pandemik ni eloklah makan. Tapi bukannya untuk pandemik saja, sebenarnya benda tu suplemen untuk menguatkan imunisasi. Itu produk daripada Jeddah, memang kita ambil dari Jeddah, packing kat sini. Dan siapa nak minyak urut halia yang dicampur dengan zaitun, minyak zaitun, minyak tu bagus untuk saraf. Untuk saraf, digunakan untuk saraf. Baguslah kita sapu malam-malam kat kaki kita yang kebas-kebas dan sebagainya, tangan yang kebas-kebas, sangat bagus benda itulah. Ada kat luar nanti insya-Allah. Dan minyak wangi Haruman Raudah Madinah, itu original daripada Madinah, bukan Malaysia punya. Malaysia tak ada. Itu daripada Madinah, yang dia buat khas di Madinah, yang spray dalam Raudah. Ini pun dia pakai spray, benda tu pakai spray kecil ya benda tu. Siapa nak boleh cubalah kan bau dia. Bau dia original Madinah. Memang dia tak hilang, lambat hilang. Dia bukan pakai pukul 7 1 minit dah hilang, tak ada. Dia lambat hilang. Ada kat luar nantilah insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.